أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam yang mulia ini dapat kita berada di rumah Allah. Malam ni kita sambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam seperti mana yang tertera ataupun tersebut di dalam Al-Quranul Karim. Pada siri yang lepas kita telah sampai kepada ayat yang menceritakan bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam telah meminta adik-beradik dia yang datang meminta pertolongan daripada Nabi Yusuf. Mereka tak tahu pun pembesar Mesir itu yang kaya raya itu ialah Nabi Yusuf, ya, orang yang pernah mereka khianati. Mereka tak tahu. Oleh kerana mereka itu perlukan kepada gandum, dan Nabi Yusuf ada gandum yang banyak di Mesir kerana dia ada teknik penyimpanan gandum yang bagus. Maka Nabi Yusuf telah memberikan kepada mereka jumlah gandum yang banyak. Lalu mereka bawa balik ke Mesir, dan Nabi Yusuf kenal bahawa yang datang minta gandum dengan dia tu ialah adik-beradik dia yang pernah khianat dia dulu. Lalu dia beritahu, kamu datanglah sekali lagi kalau nak gandum, tapi kali ini kamu bawalah adik kamu yang kecil sekali. Ya, sebab Nabi Yusuf tahu bahawa itu keluarga dia, itu adik-beradik dia, cuma keluarga dia tak kenal dia. Sebab masa mereka buang Nabi Yusuf dalam perigi buruk tu, Nabi Yusuf masih lagi kanak-kanak. Jadi perpisahan antara mereka sudah bertahun-tahun. Nabi Yusuf pun dah jadi orang dewasa, wajah dia dah berubah. Jadi adik-beradik dia tak tahu pun itu Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf kenal itu adik-beradik dia. Lalu dia kata, kalau kamu nakkan gandum lagi, datang lagi, tapi syaratnya kamu bawa adik bongsu kamu. Siapa dia? Bunyamin. Ya. Jadi bila mereka balik, anak-anak Nabi Yaqub ni, itu adik-beradik Nabi Yusuf, beritahu Nabi Yaqub, pembesar Mesir kata, kalau nak datang sekali lagi boleh, dia akan bagi gandum yang lebih banyak. Sebab mereka datang pada ketika itu hanya 10 orang. Jadi kalau tahun depan datang, bawa seorang lagi jadi 11 orang, jadi 11 tong gandum lagi banyak. Tapi syarat kena bawa adik bongsu. Ya, kita sama-sama dengar itu bagaimana Nabi Yaqub pada peringkat permulaannya tak benarkan mereka membawa adik bongsu mereka bernama Bunyamin, takut hilang. Tapi setelah dipujuk, akhir sekali Bunyamin pun dibawa ke Mesir, ya. Dan bila Bunyamin dibawa ke Mesir, kita sama-sama dengar itu, Nabi Yusuf tengok memang betul ni adik dia. Jadi macam mana dia nak selamatkan Bunyamin ini daripada terus duduk dengan abang-abang dia yang ada perangai yang 1001 macam tu. Lalu Nabi Yusuf pun buatlah satu taktik. Apa taktik dia? Dia suruh pembantu-pembantu dia penuhkan tong-tong yang dibawa oleh abang-abang dia tu dengan gandum. Jadi ada 11 tong lah. Ya tu, ada 11 tong. Jadi 11 tong tu, salah satu tong itu ialah milik adik bongsu dia. Jadi selepas tong itu diisi dengan gandum, Nabi Yusuf bawa mereka, jom kita pergi makan. Sementara mereka makanlah, Nabi Yusuf alaihissalam telah mengambil satu cupak put, ya, cupak put yang digunakan oleh raja, lalu diletakkan cupak put itu dalam tong yang dimiliki oleh Bunyamin. Nabi Yusuf yang letak. Lalu bila dah letak tu, dia buat tak tahulah. Tiba-tiba datang pengawal, kata apa? Tuan, kita punya cupak put yang digunakan oleh tuan, oleh raja dah hilang.
Jadi mereka kata siapa yang ambil? Tak ada siapa lagi lah yang ambil melainkan antara 10 orang ni lah, sebab mereka yang berada dalam istana. Siapa yang ada dalam istana kita yang kita panggil makan kat sini? Jadi Nabi Yusuf pun kata, kamu 10 orang ni nampaknya dituduh mencuri. Kata adik-beradik Nabi Yusuf, kami tak ambil pun, takkanlah kami nak ambil cupak di raja. Kami datang sini pun kamu dah layan kami dengan baik, takkan kami nak balas dengan curi cupak kamu, apa untungnya kami? Kan? Nabi Yusuf kata macam mana pun oleh kerana kamu telah dituduh, maka kami terpaksalah periksa satu persatu. Lalu bila diperiksa satu persatu, ya, Nabi Yusuf bila dia periksa tu, dia tak mulakan dengan tong yang dimiliki oleh adik bongsu dia. Pandai dia. Kalau dia periksa tu mula-mula tong adik bongsu dia, nanti orang sah ini mesti permainan ni. Ya, Nabi Yusuf pergi cek dulu tong orang lain. Cek dalam tong gandum tu tak ada. Saya cek yang kedua tak ada. Periksa yang ketiga tak ada. Masuk tong yang ke-11 yang dimiliki oleh adik bongsu dia. Maka bila cek tengok-tengok dalam tong itu ada cupak, put cupak yang digunakan oleh raja. Jadi bermakna adik bongsu kamu telah curi put cupak ini. Kata adik-beradik ni, macam mana boleh berada kat situ? Nabi Yusuf kata, mana saya tahu. Saya jumpa cupak ini dalam tong dia. Maka bila cupak itu dijumpai dalam tong gandum yang dimiliki oleh Bunyamin, maka Bunyamin didapati telah mengambil put itu, dituduh mengambil put itu. Lalu bila nak diadili, Nabi Yusuf bertanya, macam mana nak diadili adik kamu ni? Adakah nak diadili dengan sistem undang-undang Mesir, ataupun nak diadili dengan sistem syariat agama Nabi Yakub? Kata abang-abang dia, kami ni semua anak nabi-nabi, jadi hukumlah kami dengan syariat Nabi Yakub. Maka mengikut undang-undang syariat Nabi Yakub, orang yang mencuri akan ditangkap dan dijadikan hamba kepada mangsa kecurian. Dijadikan hamba. Maka adik Nabi Yusuf iaitu Bunyamin yang didapati put itu berada dalam tong dia telah dijadikan hamba kepada Nabi Yusuf. Jadi bermakna permainan Nabi Yusuf berjaya. Dia berjaya ambil adik dia, ya, melalui permainan itu, dan akhir sekali adik dia duduk dengan Nabi Yusuf lah. Ya, jadi abang-abang dia ni bila tengok adik bongsu dia ni sudah dituduh mencuri dan ditangkap dan dijadikan hamba kepada Nabi Yusuf, mereka takutlah. Sebab apa? Macam mana kami nak balik ke Palestin? Kami masa bawa adik kami hari itu, kami janji dengan ayah kami Nabi Yakub, kami akan jaga dia betul-betul. Macam mana, apa yang kami nak cakap pada ayah kami Nabi Yakub? Lalu mereka jumpa Nabi Yusuf, kata, beginilah wahai pembesar Mesir, boleh tak tukar dengan salah seorang daripada kami ni? Adik bongsu kami ni walaupun didapati dia telah mengambil cupak itu, tolonglah jangan hukum dia, kami tukar dengan salah seorang daripada kami ni. Ambillah salah seorang, hukumlah, kan? Yang penting adik bongsu kami ni kami dapat bawa balik semula ke Palestin, sebab ayah kami Nabi Yakub marah nanti. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, saya tak bolehlah buat macam tu. Orang lain yang mencuri, orang lain pula kena hukum, mana boleh, zalimlah saya. Ya. Jadi kita berhenti pada perenggan ini. Kalau tuan-tuan buka balik buku nota tuan-tuan, jumpalah benda tu. Kalau buku nota tu ada lagi lah, ya. Kita berhenti dekat situ gitu. Jadi malam ini kita nak sambung lagi penceritaan daripada Al-Quranul Karim ini. Ya, jadi ini semua permainan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tak kata pun adik dia mencuri. Dia kata, aku jumpa cupak ni dalam tong dia. Jadi bermakna dia mesti ditangkap dan jadi hamba pada aku. Jadi bila Bunyamin telah jadi hamba pada Nabi Yakub, bukan Nabi Yakub seksa dia dah. Dia nak ambil adik dia duduk dengan dia di istana je. Permainan luarnya seolah-olah adik dia bersalah, jadi hamba dia. Bila abang-abang dia semua dah balik ke Palestin, mereka duduk dalam istana dengan penuh nikmat. Nampak tu, ya? Jadi sebenarnya mengapa Nabi Yusuf ni, ya, mengapa Nabi Yusuf ni dia perangkap begitu? Sebab dia macam mana pun nak bawa ayah dia Nabi Yakub datang ke Mesir.
Kan, ni adik-beradik dia dah datang. Nabi Yakub ada kat Palestin. Macam mana nak bawa Nabi Yakub ke sini? Ini permainan dia. Pertama sekali, tangkap dulu anak bongsu dia. Nabi Yakub sayang kan dekat Bunyamin. Jadi bila Bunyamin dah jadi hamba, tentu Nabi Yakub akan datang ke Mesir. Jadi itu permainan Nabi Yusuf. Ya, kita berhenti dekat situ itu. Baik. Jadi apabila perkara itu berlaku, ya, mereka jumpa dengan Nabi Yusuf, mereka berkata, tengok ayat 79, qala ma'adzallah an na'khudha illa man wajadna mata'ana indahu inna idzal la zalimun. Yusuf berkata, kami berlindung kepada Allah daripada mengambil sesiapa pun kecuali orang yang kami dapati barang kami dalam simpanannya. Sesungguhnya jika kami mengambil orang lain, nescaya menjadilah kami orang-orang yang zalim. Jadi makna Nabi Yusuf kata, tak bolehlah adik kamu yang bongsu yang kami jumpa put itu dalam tong dia, dialah kena hukum. Takkan nak tukar dengan orang lain, nanti orang lain pula kena hukum. Jadi zalimlah saya tak nak berlaku zalim, kata Nabi Yusuf. Ya, kata ulama, Nabi Yusuf dalam ayat yang ke-79 ni, dia tak guna pun istilah adik kamu telah mencuri. Dia tak guna. Nampak? Ada tak dia kata qala ma'adzallah an na'khudha illa ma wajadna mata'ana. Kami telah menjumpai pot ini di dalam tong dia. Nabi Yusuf tak guna perkataan adik kamu telah mencuri, tak ada. Sebab apa dia tak guna tu? Sebab Nabi Yusuf dia nak berlaku adil. Memang Bunyamin tak curi, Nabi Yusuf yang letak pot itu dalam tong itu, kan? Jadi Nabi Yusuf ni orangnya amanah, orangnya sidik, dia takkan putar belit percakapan, kan? Sebab tu dalam ayat ni Allah kata apa? Nabi Yusuf tidak pernah berkata bahawa Bunyamin yang curi. Dia kata apa? Kami jumpa pot itu di dalam tong dia. Sebab itu dialah yang dihukum. Apa pula orang lain dihukum? Kalau saya hukum orang lain, maka zalimlah saya. Nampak tak ya? Jadi bercermatnya Nabi Yusuf dalam bercakap. Ya, ini pengajaran kepada kita supaya cermat-cermat apabila kita bercakap. Itu khususnya apabila benda yang kita nak cakap tu kita tak tahu faktanya 100% benar ataupun tidak, kan? Jangan kita main cakap aja. Tengok bagaimana Nabi Yusuf mengajar kita bercermat di dalam berkata-kata. Itu ya. Jangan main tuduh aja, main serkup jarang aja, tak ada. Ya. Nah, cuba tengok seterusnya ayat yang ke-80. Falamma stay'asu minhu khalasu najiyya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqa minallah wa min qablu ma farrattum fi Yusuf falan abrahal arda hatta ya'dhana li abi aw yahkumallahu li wa huwa khairul hakimin. Dalam ayat ini, ya, tuan-tuan boleh baca terjemahan dia kalau tuan-tuan ada Quran. Cerita ni macam mana? Jadi bila nak gantikan pesalah yang lain, Nabi Yusuf tolak, maka adik-beradik dia terpaksa bermesyuarat lah. Jadi tinggal berapa orang? Adik-beradik Nabi Yusuf semuanya 12 orang, termasuk Nabi Yusuf 12 orang. Jadi seorang telah diambil oleh Nabi Yusuf, tinggal berapa? Tinggal 10. Tinggal 10 orang. Jadi 10 orang ni bermesyuarat. 10 orang ni bermesyuarat. Abang yang paling besar kata apa? Aku tak nak balik. Aku tak nak balik dan aku tak sanggup tengok ayah marah aku. Sebab aku yang berjanji dengan ayah itu nak jaga Bunyamin betul-betul. Hari itu kita janji dengan ayah nak jaga Yusuf, Yusuf hilang. Sekarang ni kita janji dengan ayah nak jaga Bunyamin dengan baik, Bunyamin pula kena tangkap. Apa aku nak jawab depan ayah? Aku ni abang yang sulung. Apa tak? Lalu abang dia kata apa? Wahai adik-adikku yang 9 orang, kamu baliklah ke Palestin, jumpa dengan ayah, beritahulah dia, cakaplah apa pun. Adapun aku nak duduk di Mesir, aku tak nak balik. Sama ada ayah maafkan aku ataupun Allah ambil nyawa aku. Itu saja. Nak balik ke Palestin aku tak mau. Sebab dia takut nak berjumpa dengan ayah dia. Kata kitab tafsir, abang dia yang sulung ni lah abang yang paling baik daripada kalangan semua penjenayah tu. Gitu. 10 orang adik-beradik dia tu semuanya yang merancang nak
yang cemburu kepada Nabi Yusuf dulu. Tapi selepas mereka merancang nak bunuh Nabi Yusuf, abang dia yang besar ni lah kata, kita jangan bunuh Yusuf, kita letak dia dalam pigi buruk, mudah-mudahan ada orang ambil dia pergi tempat lain. Jadi abang dia ni walaupun jahat, tetapi adalah sikit baik dia. Jadi dia kata, abang tak beranilah nak jumpa ayah, nanti ayah marah kita dah hampakan dia. Oleh itu kamu yang bersembilan ni, baliklah ke Palestin, jumpalah ayah kita Nabi Yaqub, dan berilah apa alasan pun. Adapun aku akan duduk sini. Aku hanya akan balik dalam satu antara dua keadaan. Apa dia? Yang pertama, kalau ayah maafkan aku. Satu. Yang kedua, kalau Allah ambil nyawa aku baliklah, tapi dalam keranda lah. Gitu. Jadi abang dia tak nak balik. Jadi bermakna anak Nabi Yusuf dah pecah kepada berapa dah? Anak Nabi Yaqub dah pecah kepada berapa? Pecah pada 3 kumpulan. Betul tak? Kumpulan pertama, 9 orang yang akan balik semula ke Palestin. Seorang lagi, abang dia yang paling besar, duduk di Mesir, tak nak balik. Dan 2 orang lagi, Nabi Yusuf dan juga Bunyamin yang berada di istana. Jadi anak dia dah pecah 3. Ya, berpecah 3. Baik, macam mana Nabi Yusuf nak satukan balik ni? Sebab Nabi Yusuf ni permainan dia ni bukan apa, dia nak satukan balik adik-adik dia. Sebab dia pernah bermimpi kan, masa dia jumpa ayah dia, dia kata, wahai ayahku Nabi Yaqub, aku bermimpi ada 11 bintang sujud kepada aku. Apa maknanya ayah? Kan ayah dia kata, jangan beritahu siapa-siapa, bahaya kalau orang tahu dengar ni. Jadi Nabi Yusuf ni dia tahu, Allah Ta'ala ajar dia ilmu mentakwil mimpi. 11 orang tu siapa dia? Adik-beradik dia lah, akan sujud kepada dia. Mereka akan bersatu kembali. Jadi bagi memastikan mimpi dia tu terlaksana, maka dia cari jalan bagaimana nak jadikan mimpi itu dapat terkota akhirnya. Dan bila terkota, maka jelaslah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadinya 9 orang adik-beradik Nabi Yusuf baliklah ke Mesir. Mereka tak kenal lagi bahawa itu Nabi Yusuf. Kalau mereka kenal itu Nabi Yusuf, mereka tak risaulah itu. Ya. Dan satu benda yang peliknya berlaku tuan-tuan, ya. Bila adik dia Nabi Yusuf, bila adik dia Bunyamin telah dituduh mengambil pot diraja tu, apa alasan abang-abang dia? Kan Nabi Yusuf dah tangkap Bunyamin kan, ni adik kamu, tengok pot dia kami jumpa dalam lentung ni. Apa alasan abang-abang dia? Abang-abang dia kata, sebenarnya yang mencuri dalam keluarga kami bukan dia seorang, ni ada abang dia lagi nama Yusuf, pun pencuri juga. Nampak tak? Mereka seolah-olah nak membersihkan diri mereka, kami orang suci, ni 2 makhluk ni yang jahat ni. Padahal dua-dua orang baik. Yang jahat ni siapa? Mereka lah yang jahatnya. Jadi ini dijelaskan pada ayat yang ke-77. Tengok ni. Qalu in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Baik, apa alasan abang-abang dia selepas adik dia ditangkap? Dia kata apa? Mereka berkata, kalau dia mencuri maka tidak peliklah, kerana sesungguhnya saudara kandungnya pernah juga mencuri dahulu. Siapa saudara kandung bagi Bunyamin? Nabi Yusuf lah kan. Jadi Bunyamin dengan Nabi Yusuf ni adik-beradik mereka, tapi satu bapa mak lain-lain. Jadi yang 10 orang tadi itu bapaknya Nabi Yaqub, maknya lain. Bunyamin dengan Nabi Yusuf, bapaknya Nabi Yaqub, maknya lain. Jadi bila Bunyamin dah kena tangkap, abang-abang dia ni nak tunjukkan bahawa dia makhluk yang suci. Dia kata apa? Ini adik kami Bunyamin ni, bila dia dah mencuri, memang keturunan dia memang keturunan pencuri. Abang dia dulu pun mencuri juga. Nampak tak? Persoalannya, pernah ke Nabi Yusuf mencuri masa kecil-kecil dulu? Dalam ayat ni kata apa? Yusuf juga pernah ditangkap mencuri dulu. Mereka babitkan Nabi Yusuf, seolah-olahnya kami ni anak Nabi Yaqub, tapi tak macam mereka ni, sebab mak kami lain, kami semua orang baik-baik. Yang ahli nerakanya 2 orang ni jahatnya 2 orang ni.
Nampak tak? Ya, dia nak sucikan diri dia, yang dua ni jahat. Abang dia dulu Yusuf pun pernah kena tangkap kerana mencuri. Tapi bila kita baca ayat ni, bagi orang yang faham ayat ni, dia ketawa lah, betul tak? Ketawa kita. Orang lain baling batu, orang lain kena tuduh, betul tak? Ini orang kata baling batu sembunyi tangan. Sebenarnya yang jahatnya siapa? Mereka lah 10 ni yang jahatnya, yang mengatur pembunuhan Nabi Yusuf. Lalu dia tuduh Nabi Yusuf mencuri. Ada dua pandangan ulama dalam ayat ini. Ada yang kata memang betul Nabi Yusuf masa dia zaman kanak-kanak dulu, dia nakal, dia pernah mencuri barang abang dia. Ada yang kata begitu. Tapi jumhur ulama tafsir kata tak, Nabi Yusuf walaupun semasa dia kanak-kanak, dia tak pernah mencuri barang siapa-siapa pun. Sebab dia seorang Nabi, dia seorang Rasul. Seorang Rasul dijaga oleh Allah daripada kecil sampai dia meninggal dunia. Dia takkan mencuri. Macam Nabi Muhammad kan dijaga. Itu hanyalah tuduhan kosong abang dia, bagi membuktikan bahawa kami tak ada, kami memang adik-beradik, tapi kami lain mak, kami tak buat macam tu. Nampak tak? Jadi Nabi Yusuf ada dekat depan tu. Baik, apa rasa tuan-tuan Nabi Yusuf bila abang dia kata dia juga mencuri? Bila abang dia sabitkan bahawa keturunan, memanglah kami berdua ni adik-beradik, kamu tuduh kami ni mencuri, padahal kami tak pernah mencuri. Apa rasa Nabi Yusuf? Nabi Yusuf rasa sedih. Tapi walaupun dia rasa sedih, Nabi Yusuf tak boleh nak zahirkan kesedihan dia. Sebab apa? Sebab kalau dia zahirkan kesedihan dia, maka dia punya strategi untuk himpunkan keluarga dia tak dapat lah. Sebab tu dalam ayat ini dia kata apa? Fa asarraha Yusufu fi nafsihi wa lam yubdiha lahum. Mendengar kata-kata yang menyinggung itu, maka Yusuf pun menyembunyikan perasaannya dan tidak menyatakannya kepada mereka, sambil berkata dalam hati. Yusuf hanya bercakap dalam hati. Apa kata dia? Qala antum syarrun makana, kamulah yang lebih buruk keadaannya. Itu Nabi Yusuf kata apa? Tapi Nabi Yusuf cakap dalam hati. Hakikatnya kamulah yang jahat, kamulah yang baling aku dalam gigi buruk dulu. Kamu tuduh aku mencuri. Tapi Nabi Yusuf tutup, tak nak bercakap. Sebab kalau dia bercakap pada waktu itu, kalau dia bela diri dia pada waktu itu bukan perkara yang menguntungkan, walaupun dia berada di pihak yang benar. Tapi kalau dia bercakap, tidak untung. Sebab apa? Maka akan pecahlah rahsia bahawa dia Yusuf. Dia nak sembunyikan peribadi dia. Dia tak nak abang dia tahu bahawa dia adalah Yusuf. Sebab dia nak himpunkan balik keluarga dia di Mesir. Dia hanya cakap dalam hati, kata dia apa? Sebenarnya kamulah orang yang paling jahat sekali. Ya. Sebab itulah tuan-tuan, orang jahat tak akan mengaku dia jahat. Orang jahat suka mengaku apa? Kami suci, kamu yang jahat. Kita pula yang jahat akhirnya. Ya. Baik. Wallahu a'lamu bima tasifun. Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu katakan itu. Baik. Jadi selepas gagalnya mereka memujuk Nabi Yusuf, mereka terpaksalah balik ke Mesir, balik ke Palestin untuk berjumpa dengan bapa mereka. Jom kita tengok drama yang seterusnya, bagaimana abang-abang dia ni terpaksa balik ke Mesir berdepan dengan bapa dia. Macam mana nak yakinkan bapa dia bahawa adik dia telah ditangkap? Nampak tak? Sebab bapa dia takkan percaya. Sebab dulu dah terkena pada Yusuf. Macam mana nak yakinkan bapa kita ni bahawa adik kita telah ditangkap? Ya. Kata Nabi Yusuf, irji'u ila abikum, kembalilah kamu kepada bapa kamu. Faqulu, maka katakanlah, ya abana inna ibnaka saraqa wa ma syahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizin. Katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu yakni Bunyamin telah mencuri, dan kami tidak menjadi saksi terhadapnya melainkan dengan apa yang kami ketahui, dan kami tidaklah dapat menjaga perkara yang gaib. Dia kata apa? Wahai ayah,
Bunyamin tak balik sama-sama dengan kami ke Palestin. Sebab apa? Dia telah ditangkap kerana dituduh mencuri. Dan kami pun tak jangka benda ni boleh berlaku. Sebab tu dia kata tu apa? Kami tidak tahu perkara-perkara yang gaib. Kami cadang hari tu nak jaga dia betul-betul. Tapi benda yang akan datang berlaku kami tak tahu, itu benda gaib. Tiba-tiba dia dituduh mencuri, lalu ditangkap. Kami nak buat macam mana? Jadi itulah alasan yang dia beri kepada Nabi Yakub. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, Nabi Yakub sudah bersedih sejak berbelas-belas tahun kerana kehilangan Nabi Yusuf. Sekarang ni dia kehilangan pula Bunyamin, anak bongsu dia. Oh, hilang anak bongsu tak sama dengan hilang anak sulung. Anak bongsu pula baik, comel pula tu, cerdik, tiba-tiba hilang. Apa rasa bapak dia? Ya. Jadi ini akan menyebabkan Nabi Yakub alaihissalam yang ketika itu sedih sangat. Baik. Sedih Nabi Yakub ni tuan-tuan, bukan saja kerana kehilangan anak dia, tetapi sedihnya dia, kita tengok Quran kata apa? Anak-anak dia 9 orang ni seolah-olah tak sedih pun kehilangan adik dia. Nabi Yakub tengok, kau orang tak sedih ke adik kau hilang? Kami menyampaikan laporan je. Tu dia dah hilang, kami nak macam mana? Nabi Yakub punya sedih, tiba-tiba anak-anak dia tidak sedih bersama dengan dia. Itu menambahkan lagi tekanan dalam jiwa Nabi Yakub. Sehingga menyebabkan dia menangis. Sampai Quran kata apa? Sedihnya Nabi Yakub tu banyaknya dia menangis sehingga mata dia jadi putih. Mata hitam ni tak ada ni, jadi putih semua mata dia, menyebabkan makin lama makin dia tak nampak, makin lama makin tak nampak. Akhir sekala dia buta. Buta sebab apa? Sebab mata hitam dia sudah hilang, ditutup oleh mata putih. Akhir sekali Nabi Yakub jadi buta. Sebab apa? Sebab terlalu banyak menangis. Sebab apa banyak menangis? Karena Yusuf dah hilang, Bunyamin dah hilang. Lepas tu anak-anak yang lain tidak bersedih di atas kehilangan abang mereka. Ya, mari kita tengok apa yang Quran cerita pada kita. Was'alil qaryata allati kunna fiha wal 'ira allati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Dan bertanyalah kepada penduduk negeri Mesir tempat kami tinggal, dan kepada orang-orang kafilah yang kami balik bersertanya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Dia kata, wahai ayahku Nabi Yakub, kalau ayah tak percaya ke apa yang kami cerita ni, ayah boleh pergi sendiri ke Mesir, tanya dengan orang Mesir. Dekat Mesir semua orang tahu cerita ni, bahawa adik kita Bunyamin telah ditangkap kerana mencuri. Sekarang ni jadi hamba di istana Nabi, hamba di rumah pembesar Mesir. Kalau ayah tak percaya, ayah boleh tanya dengan penduduk-penduduk negeri Mesir. Kalau ayah tak boleh tanya mereka, ayah tanya dengan pedagang-pedagang yang balik daripada Mesir bersama dengan kami yang ada dekat Palestin. Ayah pergi tanya dia. Sesungguhnya kami tidak berbohong, wahai ayah. Itu dia pembelaan yang diberikan oleh anak-anak Nabi Yakub, supaya ayah dia percaya bahawa mereka tidak berbohong. Nampak tu ya? Baik. Baik, apa kata Nabi Yakub? Qala bal sawalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil asallahu an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim. Bila Nabi Yakub dengar alasan anak-anak dia tadi, setelah mereka kembali dan menyampaikan hal itu kepada bapa mereka, berkatalah ia, iaitu Nabi Yakub. Apa kata Nabi Yakub? Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu. Nabi Yakub kata apa? Aku tak percaya apa yang kau cakap. Sebab dulu bila Yusuf hilang, engkau bawa pakaian dia. Kau bawa pakaian dia, kau celupkan dengan mana-mana darah, kau kata ini darah Yusuf. Darah Yusuf. Yusuf dah mati kena makan serigala. Sedangkan aku percaya bahawa Yusuf masih hidup lagi. Apa dalil? Apa dalil bahawa Nabi Yakub tahu Yusuf masih hidup lagi? Dalil dia nanti tuan-tuan tengok di hujung cerita. Bila Nabi Yusuf ni dah mengaku depan abang dia bahawa dia adalah Yusuf, dia pembuka pakaian dia.
Dia bagi kat abang dia, engkau balik ke Palestin sekarang, engkau baling aku punya baju ni dekat mata bapak kita, InsyaAllah bapak kita pulih kembali. Jadi abang-abang ni bawa balik baju tu. Bila dia bawa balik baju tu, dia tak ikut jalan biasa yang mereka lalui untuk balik ke Mesir. Dia ikut jalan lain. Dalam perjalanan yang jauh tu, jarak dia daripada jalan tu ke rumah Nabi Yaqub, Nabi Yaqub dah dapat cium dah. Dia cium, dia dapat cium bau Yusuf. Ini bau Yusuf ni. Ini bau Nabi Yusuf. Dia dapat cium. Ini Quran cerita. Ini mukjizat yang ada pada Nabi Yaqub. Dia punya deria cium tu sangat kuat. Jadi sebab itu dia yakin bahawa anak dia bohong. Darah yang anak dia bawa dekat pakaian Nabi Yusuf tu, itu bukan darah Yusuf, itu darah siapa yang kau ambil. Kan? Sebab dia dapat cium. Anak dia jauh pun dia dapat cium bahawa ini anak aku hidup lagi. Dia masih dapat cium lagi. Jadi sebab itu bila anak dia beritahu, ayah, ya, Bunyamin dah kena tangkap, dah jadi hamba di istana pembesar Mesir. Ayah dia kata apa? Aku tak percaya. Wallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود. InsyaAllah malam ni kita cuba habiskan kisah Nabi Yusuf. Dah ambil masa lebih kurang 8 bulan dah kisah Nabi Yusuf ni,
ya. Jadi bulan depan kita nak masuk kisah Nabi Musa pula. Dan malam ni kita cuba habiskan, minta tuan-tuan sabar sikit ya. Tapi tak lama, bagi saya dalam 20 minit insya-Allah kita habiskan ya. Baik. Jadi Nabi Yakub berasa sangat sedih. Ya. Dia kata apa? Tidaklah benar apa yang kamu katakan itu, bahkan nafsu kamu telah memperelokkan pada pandangan kamu suatu perkara yang kamu rancangkan. Kata bapa dia, aku tak percaya ini semua rancangan kamu ni. Ya, jika demikian bersabarlah aku dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah mengembalikan mereka semua kepadaku. Nampak tu? Apa kata Nabi Yusuf? Nabi Yusuf kata, aku tak percaya cakap kamu, kata Nabi Yakub. Oleh itu aku mengadu pada Allah. Aku akan bersabar, mudah-mudahan Allah akan mengembalikan mereka berdua kepada aku. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi Yakub percaya Yusuf dan Bunyamin masih hidup. Nampak? Dia percaya ya. Sesungguhnya dialah jua yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wa tawalla anhum, dan bapa mereka itu Nabi Yakub pun berpaling daripada mereka karena berita yang mengharukan itu, sambil berkata, ya asafa ala Yusuf, sambil berkata apa? Aduhai sedihnya aku kerana Yusuf. Nampak tak ya? Jadi adik-beradik dia memang dah cemburu dengan Nabi Yusuf. Sekarang ni adik dia Bunyamin pula hilang. Ketika itu Nabi Yakub ungkit balik kisah Nabi Yusuf. Sedihnya aku dengan kehilangan Yusuf. Dia ungkit balik, menyebabkan adik-beradik dia rasa meluatlah. Lagi-lagi Yusuf ayah ni. Begitu ya. Aduhai sedihnya aku kan Yusuf, dan putihlah dua matanya. Tengok tu. Wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kadhim, dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya, kerana ia orang yang memendamkan marahnya di dalam hati. Jadi dalam ayat ini menunjukkan bahawa Nabi Yakub berasa sangat sedih. Mengapa dia sedih? Kerana dia terpaksa pendamkan segala-galanya dalam hati. Anak beranak dia tak boleh berkongsi kesedihan dengan dia. Ini mengajar kita bahawa apabila orang sedih, kita mesti minta dia beritahu kita apa yang dia sedihkan. Beritahu kita, walaupun kita tak boleh nak tolong, kita nak dia beritahu kita supaya dia tenang. Nabi Yakub yang menyebabkan dia menjadi sedih bukan saja kerana anak dia hilang, tetapi tidak ada tempat untuk dia kongsi kesedihan dia tu. Sebab apa? Sebab anak-anak dia yang 9 orang tu tidak berminat langsung untuk bersedih di atas kehilangan Yusuf dan juga Bunyamin. Sebab itu dia kata apa? Fahuwa kadhim. Dia menjadi sedih kerana dia terpaksa menutup rasa sedih dalam hati dia. Lalu dia menangis sehingga mata dia menjadi putih dan akhir sekali hilang penglihatan. Ya. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Mereka berkata, demi Allah, ayah ni tak habis-habis ingatkan kepada Yusuf sehingga ayah menjadi sakit merana atau menjadi daripada orang-orang yang binasa. Jadi ini marahnya anak-anak dia. Sepatutnya dia pujuklah bapa dia, tapi mereka melontarkan kata-kata yang pedih kepada ayah dia Nabi Yakub. Ayah ni tak habis-habis ingatkan Yakub, ingatkan Yusuf, lagi-lagi Yusuf, lagi-lagi Yusuf. Dia dah lama mati dah. Maksud dia begitu ya. Qala, kata Nabi Yakub selepas dia tengok anak-anak dia tak boleh simpati dengan dia, anak-anak dia tak bersedih bersama dia, apa kata dia? Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Nabi Yakub menjawab, sesungguhnya aku hanyalah mengadukan kesusahan dan duka citaku kepada Allah, dan aku mengetahui dengan perantaraan wahyu dari Allah apa yang kamu tidak mengetahui. Itu dia. Kata Nabi Yakub apa dia? Tak apalah, kalau kamu tak nak bersedih bersama dengan aku akan berkongsi, aku akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan aku. Dan ingat, aku ni nabi, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Itu kata-kata yang menyebab anak dia berfikir, apa maksud ayah kita ni? Ya, Nabi Yakub kata apa? Aku ni nabi, aku tahu apa yang kamu tak tahu. Baik, apa maksud aku tahu apa yang kamu tak tahu ni? Kita tengok nanti di hujung cerita. Anak-anak Nabi Yakub bila dengar perkataan ni, mereka rasa apa benda?
Nampak tu ya? Ya bani idhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Nabi Yusuf pun berkata pada anak-anak Nabi Yakub, ya, kata pada anak-anak dia, wahai anak-anakku, pergilah dan intiplah berita mengenai Yusuf dan saudaramu Bunyamin, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah melainkan kaum yang kafir. Kata Nabi Yakub, dia kata, wahai anak-anakku, kamu balik semula ke Mesir. Pergi balik semula ke Mesir. Buat apa ya? Kamu pergi intip, cari berita di mana adanya Yusuf dan juga Bunyamin. Aku yakin dia masih hidup lagi. Daripada peristiwa ini kita dapat melihat anak-anak Nabi Yakub mula perasan bahawa ayah dia tahu bahawa Yusuf dan Bunyamin masih hidup lagi. Kalau tidak, takkan Nabi Yakub suruh anak-anak dia balik semula ke Mesir, cari maklumat di mana Yakub dan juga Yusuf alaihissalam berada. Nampak tu ya? Jadi pada kali ini mereka terpaksa balik ke Mesir. Jadi dah berapa kali dah mereka pergi Mesir, pulang balik. Kali pertama ambil gandum, kali kedua pergi ambil gandum tapi kena tangkap. Ni kali ketiga. 3 kali mereka pergi ke Mesir, dan kali ketiga ni mereka nak cari maklumat di mana adik mereka berada, di mana Yusuf berada. Ya. Baik. Maka bertolaklah mereka. Jadi direngkaskan cerita, bertolaklah mereka ke Mesir. Jadi bila mereka bertolak ke Mesir tu tuan-tuan, pada kali ini keadaan mereka tak macam dulu. Dulu mereka bertolak ke Mesir, mereka bawa duit yang banyak nak beli gandum dekat Mesir. Sebab dekat Palestin tak ada gandum musim kemarau. Mereka bawa duit yang banyak. Tapi kali ini mereka dah tak ada duit dah nak pergi ke Mesir. Lalu mereka himpunkanlah barang-barang terpakai, barang-barang lusuh ni, bawa ke Mesir nak beli gandum dengan barang yang lusuh ini. Nampak tu ya? Ini diceritakan dalam ayat yang ke-88. Falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal aziz massana wa ahlana ad-durr wa ji'na bi bida'atin muzjatin fa'awfi lana al-kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Kata mereka ketika mereka datang ke Mesir kali yang ketiga, mereka masuk berjumpa dengan pembesar Mesir. Siapa dia? Yusuf alaihissalam. Yang mereka tak tahu bahawa itu Nabi Yusuf. Apa kata dia? Wahai Datuk Menteri, kami dan keluarga kami telah menderita kesusahan, yakni kemarau, dan kami datang dengan membawa barang-barang yang kurang baik dan tidak berharga untuk menjadi tukaran bagi benda-benda makanan negeri ini. Oleh itu sempurnakanlah sukatan bekalan makanan bagi kami, dan berdermalah kepada kami. Sesungguhnya Allah membalas dengan sebaik-baik balasan kepada orang yang bermurah hati menderma. Jadi dia datang jumpa Nabi Yusuf, tolonglah Tuan, kami ni dahlah hidup susah, dekat tempat kami kemarau, gandum tak ada, dan kami datang sini modal nak beli gandum pun tak ada. Kami terpaksa bawa barang-barang terpakai ini untuk tukar dengan Tuan. Kami tahu barang-barang terpakai ini tak ada nilai, tapi tolonglah kami dah lapar, gandum tak ada. Berdermalah gandum kepada kami, tolonglah Tuan. Nampak? Pada kali ini mereka datang dengan penuh rayuan kepada pembesar Mesir. Dia tak tahu pembesar Mesir itu adalah Nabi Yusuf. Jadi bila mereka lihat begitu, Nabi Yusuf ni dia seorang rasul. Dia tengok, Allah kesiannya abang-abang aku ni. Walaupun abang-abang dia ni jahat, abang-abang dia ni lah yang lontar, dia campak dia dalam pigi dulu, tapi inilah hati seorang manusia yang bersih. Ya, walaupun inilah orang yang buat dajjal dekat dia dulu, tapi sekarang dia datang dengan kesusahan. Sepatutnya Nabi Yusuf boleh mainkan dia, betul tak? Dulu kau buat aku, sekarang aku buat engkau. Tapi Nabi Yusuf dia tidak pernah berbuat perkara tersebut. Walaupun inilah orang yang campak dia dalam perigi buruk dulu, sehingga dia dijual menjadi hamba di rumah pembesar, hidup dia terseksa, tapi kini orang yang dulu campak dia ni berada dalam keadaan susah. Ya, maka ketika itulah terkeluar daripada mulut Nabi Yusuf. Apa Nabi Yusuf kata? Dia kata,
Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusufa wa akhihi id antum jahilun. Nabi Yusuf berkata, tahukah kamu betapa buruknya apa yang kamu telah lakukan kepada Yusuf dan adiknya semasa kamu masih jahil? Kata Nabi Yusuf, kamu tahu tak apa yang kamu telah buat pada Yusuf dan juga kepada adik dia? Buruknya perbuatan kamu. Bila dia cakap begitu, abang-abang dia pun berhati, macam mana dia tahu kisah Yusuf? Macam mana dia tahu kisah kita campak Yusuf dalam pigi? Macam mana dia tahu? Lalu abang dia pun berkata, cuba tengok ayat yang selepas itu, ya. Qalu a innaka la anta Yusuf. Mereka bertanya dengan hairan, engkau ni Yusuf ke? Abang dia mula tanya, macam mana engkau tahu kami buat dajal kepada Yusuf, campak dia dalam pigi? Ke jangan-jangan kau ni Yusuf alaihissalam? Apa kata Nabi Yusuf? Dia berkata, qala ana Yusufu wa hadha akhi. Nabi Yusuf pun mengakulah, dia kata apa? Akulah Yusuf dan inilah adikku Bunyamin. Akulah orang yang kamu campak dalam pigi buruk dulu, dan ini adik aku Bunyamin. Kata dia apa? Qad mannallahu alaina. Allah telah mengurniakan nikmatnya kepada kami. Ya, sebenarnya sesiapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang yang berbuat demikian. Kata Nabi Yusuf, akulah Yusuf yang kamu campak dulu dalam pigi. Allah Ta'ala akan bela orang yang sabar dan orang yang benar. Dan sekarang aku dengan adik aku duduk dalam istana, alhamdulillah. Kamu sekarang ni hidup menderita dekat luar, nak makan pun tak cukup. Ya. Apa kata abang-abang dia selepas dia tahu bahawa selama ini orang yang dia minta bantuan ialah Yusuf, orang yang dia pernah khianat satu ketika dahulu? Apa kata abang-abang dia? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna la khati'in. Mereka berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan dan memuliakan engkau daripada kami disebabkan takwa dan kesabaranmu, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Itu dia kata apa? Wahai Yusuf, hari ini jelaslah bahawa Allah telah muliakan kau dan Allah telah hina kami dengan kesusahan yang kami hadapi pada hari ini. Dia mula dah buat lembik tengkuk. Sebab apa? Sebab dia tahu orang yang dia khianat dulu kini dah jadi raja. Sekarang ni masa untuk Nabi Yusuf menghukum mereka. Jangan tuan-tuan, dia campak Nabi Yusuf dalam pigi tu. Kalau tak ada orang kutip Nabi Yusuf, tak kemati Nabi Yusuf dalam pigi buruk tu. Jadi dalam fikiran mereka, habislah kita, Yusuf akan hukum kita disebabkan perbuatan khianat yang kita lakukan pada dia. Nampak tu? Tapi Nabi Yusuf ni tuan-tuan, ya, Nabi Yusuf orang yang hati lembut. Dia kata apa? Tengok apa kata Nabi Yusuf. Qala la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Yusuf berkata, kamu pada hari ini tidak akan ditemplak atau disalahkan di atas ketelanjuran kamu. Semoga Allah mengampunkan dosa kamu. Nabi Yusuf kata, tak apalah, ya lepas tu lepaslah, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu. Apa beza Nabi Yusuf dengan Nabi Yakub? Tuan-tuan, selepas Yusuf mengampunkan mereka, mereka telah berjumpa dengan ayah mereka Nabi Yakub. Baik, adakah Nabi Yakub memaafkan dosa anak-anak dia? Cuba tuan-tuan tengok ayat yang ke-98. Apa kata Nabi Yakub? Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Nabi Yakub dia tak sama dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kata, tak apalah bang, saya maafkan abang, tak apa. Yang dulu tu dululah. Anak-anak dia balik ke Palestin, jumpa ayah dia. Ayah, Yusuf masih hidup ayah, kamilah yang khianat dia dulu ayah, ampunkan kami ayah. Tengok apa jawapan Nabi Yakub ayat 98. Nabi Yakub berkata, aku akan memintakan ampun bagi kamu. Maknanya apa? Nabi Yakub kata, kamu minta ampun dengan aku ya. Aku menderita punya lama kehilangan Yusuf. Lepas tu hilang anak aku Bunyamin, kamu pisahkan aku dengan dia. Bila aku bersedih, kamu sikit pun tak nak berkongsi sedih dengan aku. Aku menangis sampai buta biji mata aku. Hari ni kau datang minta ampun dengan aku.
Nabi Yusuf kata, aku akan ampunkan kamu tapi bukan sekarang. Bukan sekarang, nanti aku akan ampunkan tapi bukan sekarang. Mengapa Nabi Yakub jadi macam tu? Sebab pedihnya derita orang yang dikhianati ni tuan-tuan, pedih dia hanya Allah saja yang tahu. Ya, yang khianat dia pula ialah anak-anak dia. Adapun Nabi Yusuf, alhamdulillah hatinya agak lembut. Tetapi Nabi Yakub bukanlah mana hati dia keras dah, tapi dia berperangai seperti perangai seorang manusia biasa. Kalau tuan-tuan lah duduk kat tempat Nabi Yakub ni, kita terasa juga, betul tak? Orang khianat kita macam tu, anak sendiri pula khianat kat kita. Nabi Yakub kata, engkau minta ampun ke aku maafkan, tapi bukan sekarang. Tengoklah dulu, ada masa nanti aku maafkanlah. Ya, ini hak Nabi Yakub. Sebab itu, ya, hak kita lah. Kita nak maafkan orang, tak nak maafkan, terpulanglah. Ya. Tapi kalau dosa-dosa yang lain, okey, kita maafkan. Tapi dosa khianat ni, tengok, Nabi Yakub pun tak nak maafkan dosa orang khianat kat dia. Sebab khianat ni satu benda yang besar dosa dia. Ya, tikam daripada belakang ni satu dosa yang besar. Sampai Nabi Yakub pun tak nak maafkan. Nantilah akan datang aku maafkan. Entah bila dia nak maafkan, kita tak tahu. Dan Quran tidak menceritakan kepada kita adakah Nabi Yakub maafkan tidak dosa anak-anak dia. Ya, baik. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, selepas 12 orang adik-beradik ni bertemu, Nabi Yakub kata apa? Kita pendekkanlah sebab masa dah habis ni. Dia kata, idhabu bi qamisi hadha fa'alqu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajmain. Pergilah dengan membawa bajuku ini, kemudian letakkan pada muka ayahku supaya dapat melihat, dan selepas itu bawalah kepada keluarga kamu semuanya. Kata Nabi Yusuf, dahlah bang, kita berdamailah bang. Abang ambil baju saya ni balik ke Palestin, ambil baju saya ni letakkan dekat muka ayah kita, insya-Allah mata dia kembali sembuh. Dan lepas tu abang-abang semua bawalah anak isteri datang ke Palestin, mailah duduk kat Mesir ni. Dia bukan suruh saja bawa bawa Nabi Yakub ayah dia, bawa dengan anak isteri kamu sekali. Nampak tak bagaimana Nabi Yusuf ni tuan-tuan, orang buat jahat dekat dia tapi dia pulangkan dengan kebaikan. Ini akhlak mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf kepada kita. Ya, dah bawalah Kak Long, Kak Ngah semua bawa. Itu. Walaupun mungkin isteri mereka ni pun ada sahamnya dalam cocok suami dia supaya bunuh Nabi Yusuf. Ada. Bukan Nabi Yusuf tak tahu, tapi dia kata itu kita lupakanlah. Sekarang ni abang balik ke Mesir, bawa anak isteri ke sini. Ya, dan bawa ayah sekali. Lalu pendek cerita, anak dia pun baliklah ke Palestin. Belum sampai di Palestin lagi, Quran menceritakan Nabi Yakub telah tercium bau Nabi Yusuf. Dicium. Ni Yusuf hidup lagi ni. Tiba-tiba anak dia balik, lalu dia letakkanlah baju Nabi Yusuf, diciumnya dan mata dia menjadi sembuh kembali. Jadi bila sembuh kembali, maka abang-abang Nabi Yusuf kata, ya, Yusuf masih hidup, mohlah kita pergi ke Mesir. Dia ajak kita duduk dengan dia. Duduk dengan Nabi Yusuf tu mana duduk emas tinggal ke? Tak ada lah. Duduk istana tu. Nabi Yusuf orang nombor 1 Mesir. Kan? Tentu duduk istana. Dia baginya lah kuartus-kuartus istana tu duduk lah. Kan? Tak payah lagi nak berulang Palestin ke Mesir. Jadi Nabi Yakub dan juga isteri Nabi Yakub dan menantu dia, cucu cicit dia semua pergi ke Mesir. Semenjak hari itulah Bani Israel mula bertapak di Mesir. Nampak tu? Sebab itu bila Fir'aun yang datang melawan Nabi Musa, bila dia lawan dengan Nabi Musa dan Bani Israel. Bani Israel yang ada pada zaman Nabi Musa tu ialah Bani Israel daripada keturunan Nabi Yakub yang datang ke Mesir kerana dijemput oleh Nabi Yusuf. Jadi bila Nabi Yakub yang dah tua tu dengan isteri dia dibawa ke Mesir, maka masuklah mereka ke dalam istana. Ni penutup dia ni. Ya, penutup dia tengok apa jadi. Ending dia mesti cantik, ya. Baik. Baik. Tengok ayat yang ke-100. Cuba tengok ayat yang ke-100. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujada
Dan dia dudukkan kedua ibu bapanya bersama-samanya di atas kerusi kebesaran. Jadi bila Nabi Yaqub datang ke istana dengan isteri dia, Nabi Yusuf tengok, Allah, ini ayah aku dah berpuluh tahun kita berpisah ayah. Apa Nabi Yusuf buat? Terus dia ambil ayah dengan mak dia letak di atas singgasana istana. Biasa singgasana istana ni tak ada orang boleh duduk tau. Yang boleh duduk tu siapa? Agung dengan pemasuri agung je. Kan? Nabi Yusuf kata, dah, ini bapa aku, ini mak aku. Ayah mak main duduk atas singgasana istana. Mana Nabi Yusuf begitu memuliakan ayah dengan mak dia. Walaupun dia raja besar pada waktu itu, tetapi ini ayah aku, ini mak aku. Aku sebagai raja, walaupun raja, aku mesti muliakan mak aku. Lalu dia bawa mak dengan adik dengan mak ayah dia duduk di atas singgasana istana. Jadi bila Nabi Yusuf dengan mak dia berada atas singgasana, berapa orang atas singgasana? 3 orang. Berapa dekat bawah? 11, betul tak? Bawah ada 11 lah, adik-beradik dia 12 kan? 11 dekat bawah. Bila 11 orang berada dekat bawah, tengok apa terjadi. Wa kharru lahu sujada. Dan selepas itu mereka semuanya tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Kharru sujada ni ditafsirkan oleh ulama, mereka semua tunduk, bukan tunduk saja, mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Dalam tafsir kata bukan tunduk, bukan sekadar tunduk hormat gitu dah. Kharru artinya tunduk, sujada sujud, memang mereka sujud betul. Para ulama tafsir kata, boleh ke manusia sujud pada manusia? Takwil yang dibuat oleh para ulama, memang mereka sujud kepada Nabi Yusuf, tetapi sujud itu datangnya daripada perintah Allah. Allah yang perintahkan mereka sujud sekarang ni kepada Yusuf alaihissalam. Maka bila 11 orang sujud kepada Nabi Yusuf, maka mimpi dia yang dulu masa dia kanak-kanak lalu terjadi tak? 11 bintang sujud kepada matahari, matahari bulan bersujud pada dia. Itu. Maka mereka semua sujud, 11 orang sujud pada dia. Termasuklah matahari dan bulan. Maka apa yang dia mimpikan itu, maka terjadi pada hari tersebut. Jadi mimpi itu terkota selepas berpuluh-puluh tahun. Ya, perkara itu dia mimpikan. Ya. Jadi ending dia memang cantik. Dan setelah itu mereka semua tunduk memberi hormat kepada Yusuf. Dan pada saat itu berkatalah Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir mimpiku dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikan mimpiku itu benar, dan sesungguhnya ia telah melimpahkan kebaikan kepadaku. Jadi ayah, inilah rupanya takbir mimpi yang saya mimpikan dahulu. Ya. Baik. Lalu kalau kita tengok pada ayat yang ke-102, ayat 102 ni penutup lah. Zalika min amba'il ghaibi nuhi ilaika wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Lalu Allah Ta'ala kata kepada Nabi Muhammad, ni kisah ni Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad apabila baca kisah ni, masa kisah ini turun, Nabi berada dalam keadaan susah hati. Nabi berada dalam keadaan ditekan oleh Abu Jahal. Bila Nabi baca kisah Nabi Yusuf ni, bagaimana Nabi Yusuf diletakkan dalam pigi buruk, bagaimana dia jadi hamba, diseksa, difitnah, dipenjara. Bila Nabi Muhammad baca, tengok, Allah, apa yang aku kena dengan Abu Jahal ni kecil sangatlah banding dengan Nabi Yusuf kena. Kan? Ini menjadikan Nabi Muhammad SAW lepas baca kisah Nabi Yusuf, dia menjadi lebih bersemangat lagi untuk berdakwah. Sebab apa? Sebab dia tengok Nabi Yusuf kena lebih teruk daripada dia kena. Nabi Muhammad SAW tak pernah kena penjara, betul tak? Tak pernah kena penjara. Nabi Yusuf di penjara. Nabi Muhammad SAW tak pernah jadi hamba. Nabi Yusuf jadi hamba. Kan? Gitu dia ya. Dan Nabi Muhammad SAW, kita dapat lihat kesabaran dia. Sama dengan kesabaran Nabi Yusuf, boleh memaafkan orang lain. Jadi ayat ini kata Allah, tengok ni, kisah Nabi Yusuf yang demikian ialah berita-berita yang gaib. Kata Allah, wahai Muhammad, engkau ceritakan kisah Nabi Yusuf ni kepada Yahudi dan Nasrani. Yahudi Nasrani ni dia beriman pada Nabi Yusuf, dia tahu kisah ini, engkau ceritakan kepada mereka, supaya bila Nabi cerita, Yahudi akan tanya, engkau tahu daripada mana kisah ni? Nabi boleh kata apa? Aku tahu kisah ni daripada Allah.
Sebab aku ni Nabi. Kan? Nak kata aku baca kisah ni daripada Taurah, aku tak kerti membaca. Taurah kamu dalam bahasa Ibrani, aku orang Arab. Nak kata aku baca Injil, Injil kamu dalam bahasa Suryani, aku orang Arab. Aku bahasa Arab pun aku tak kerti baca. Inginkan pula kitab Injil dalam bahasa Suryani, inginkan pula kitab Taurah dalam bahasa Ibrani. Jadi menunjukkan bahawa aku ni Nabi. Aku boleh cerita kisah Nabi Yusuf sedetail ini. Betul tak kisah ini wahai Yahudi? Yahudi kata betul lah. Apa yang kau cerita tu sama macam kitab Taurah kami. Nabi kata ini menunjukkan bahawa aku Nabi yang diutuskan oleh Allah. Sekarang ni beriman kepada aku. Yahudi kata sorry lah, kita tak nak beriman. Sebab apa? Engkau ni sihir orang ni. Engkau ni sihir kami ni. Ni Yahudi lawyer buruk. Betul tak? Ya? Tapi kisah ini kata Allah kisah gaib. Wahai Muhammad SAW, engkau tak pernah masuk fakulti sejarah. Macam mana engkau boleh ceritakan perkara ini kepada orang sedetail ini? Kisah Nabi Yusuf ni detail tuan-tuan, detail. Macam mana orang yang tak pernah belajar sejarah boleh ceritakan kisah ini di zaman dahulu? Jadi ini menunjukkan bahawa kisah Quran ini bukan dikarang dengan tangan Nabi Muhammad, tetapi dia merupakan wahyu daripada Allah. Kalau dia daripada Nabi Muhammad SAW, tak mungkin kisah Nabi Yusuf dapat diceritakan dengan begitu detail dalam ayat ini. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan supaya balik, buka semula surah Yusuf dan baca daripada awal. Ya, saya yakin dengan penceritaan yang saya telah buat tadi itu, kalau tuan-tuan baca balik, baru kita akan dapat rasa kenikmatan ayat demi ayat yang kita baca dalam Quran itu. Ya, baca kisah Nabi Yusuf ni kisah yang sangat hebat. Banyak pengajaran yang kita boleh dapat. Ya, tapi itulah, kita pun nak habis kisah ni pun lama kita ambil masa. Tapi alhamdulillah malam ni akhirnya selesai jugalah. Ya, kisah Nabi Yusuf, walaupun saya tak dapat ceritakan 100%, tapi saya rasa 5% daripada 100% tu saya dah ceritakan dah. Cuma 95% lagi tu tuan-tuan bacalah sendiri. Betul tak? Kena jadi orang yang rajin membaca. Kan? Saya dah bagi anak kunci dah, pergi buka laci tu. Dalam laci tu ada ilmu. Pergi buka. Kan? Jangan tu baca WhatsApp, TikTok. Itu jadi sesat tu. Itu. TikTok bukanya, baca kitab. Ya. Jadi insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah bulan depan kalau panjang umur, kita sambung dengan kisah Firaun dulu. Saya nak sambung kisah Firaun. Ya. Firaun ni kita kena kaji. Saya buat research baru-baru ni, saya mengkaji siapa itu Firaun. Rupanya daripada kajian saya, Firaun ni rupanya orang baik asalnya. Tapi macam mana dia boleh jadi jahat macam tu? Masa Firaun keluar daripada perut mak dia, baik tak dia? Baik. Di mana dia mencuri baby? Kan? Lepas tu punya baiknya hati Firaun ni, dia jumpa Nabi Musa yang masa tu baby, dihanyutkan oleh mak dia dalam sungai. Dia boleh ambil budak tu jadi anak angkat dia. Kita belum tentu lagi boleh buat gitu. Tahu tak? Tapi Firaun dia ambil Nabi Musa jadi anak angkat dia. Dia didik Nabi Musa nak isap susu. Isteri dia Asia, mana ada susu? Kan? Firaun buat iklan besar-besar, letak kat billboard, siapa nak jadi ibu susu anak angkat aku? Baiklah Firaun. Baik. Tapi macam mana Firaun yang baik boleh berubah 360 darjah jadi orang yang paling jahat dalam dunia? Ini dibongkar oleh Al-Quran. Ya, tapi tak bolehlah cerita malam ni. Ya, bulan depan tuan-tuan datang, saya akan kisahkan kepada tuan-tuan berdasarkan kepada ayat Quran. Ada 5 fakta yang sangat dahsyat. Ya, daripada penggalian kita daripada Quran, inilah sebabnya dia boleh jadi manusia paling jahat. Jadi kita nak belajar 5 sebab tu. Apa tujuan dia? Tujuan dia kita tak nak ulang kembali kesilapan Firaun. Itu. Kita tak nak ulang kembali kesilapan dia, itu je. Bukan kita nak buat apa pun. Jangan dibuat macam Firaun. Baik, sebab apa saya ambil kisah Firaun ni? Sebab Firaun ni dia tak mati. Jasad dia tak hancur, dan orang bernama Firaun akan ada di setiap zaman. Itu. Ya, sebab apa saya kata gitu? Sebab Nabi Muhammad SAW masa perang Badar,
dia nampak Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata Nabi? Nabi kata, hadza fir'aun li hadhil ummah. Ini Fir'aun bagi umat ini. Itu ucapan Rasulullah tu. Ucapan ini di quote oleh Yusuf. Siapa tu? Anak Yusuf Aslam yang buat filem Munafik tu. Kan ada disebut tu, hadza fir'aun li hadhil ummah. Kan ada dalam skrip tu. Kan? Jadi Fir'aun pada masa tu syaitan yang melengkap dekat dinding tu lah. Kan? Nabi Muhammad SAW masa perang Badar berlaku, dia kata apa? Hadza fir'aun li hadhil ummah. Ini Fir'aun bagi umat ini. Bermakna Fir'aun yang dulu tu dah mati, ada lagi Fir'aun umat Nabi. Dan zaman kita pula Fir'aun tu juga ada. Siapa dia? Jangan tunjuk siapa. Jangan tunjuk, nanti jadi hal lain. Itu. Kita sekadar belajar, sekadar mengaji sudah. Itu ya. Simpan dalam hati, kan? Simpan dalam hati, lepas tu buatlah tindakan yang sewajarnya. Ya, masing-masing dah besar belaka dah. Ya, buat tindakan sewajarnya. Itu sajalah tuan-tuan. Ya. Jadi cukup sekadar tu. Terima kasih kepada tuan-tuan kerana sudi mendengar ceramah ini dari mula sampai akhir. InsyaAllah bulan depan kita belajar siapa itu Fir'aun, bagaimana dia boleh jadi jahat, dan bagaimana dia berjaya membodohkan rakyat dia. Ini kehebatan Fir'aun. Rakyat dia, kalau Nabi Muhammad dia lawan Quraisy, sebahagian Quraisy beriman kepada Rasulullah. Tapi Nabi Musa dia lawan Fir'aun, semua rakyat mesti lawan Nabi Musa. Fir'aun ni dia bodohkan rakyat dia sampai rakyat dia menyokong Fir'aun lawan Nabi Musa. Macam mana dia boleh buat tu? Abu Jahal pun tak sejahat dia. Jadi mesti ada sebab mengapa dia jadi begitu. Segalanya dan banyak lagi akan dibongkar dalam kuliah yang akan datang. Ya, maka tuan-tuan datanglah bulan depan, insya-Allah kita dengar sama-sama. Sekian. Tapi sebelum itu macam biasalah tuan-tuan, lepas kuliah dekat belakang tu ada expo yang kecil-kecil, tuan-tuan pergi dapatkanlah kopi-kopi yang baik untuk mereka yang ada kencing manis, kencing tawar, semua bagus lah. Ya, pergi ambil, yang pernah ambil lagi, ya, supaya insya-Allah adalah keberkatannya dan adalah penawarnya. Itu saja. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu, seperti mana engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.